الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita izin untuk kita menyambung pengajian kita bagi mata pelajaran adab dan akhlak Islamiah. Pada kali ini kita akan menyambung pengajian kita di dalam tajuk adab-adab berjalan. Okey, kita dah menyebut adab sebelum berjalan, semasa berjalan pada pengajian kita yang lepas. Okey, adab yang dilarang pula ketika berjalan kita telah baca. Pada kali ini kita akan teruskan dengan faedah mengamalkan adab berjalan. Apa faedahnya? Okey, tengok ke surat 12. Faedah yang pertama adalah diberi pahala. Bila kita mengamalkan adab yang baik, kita akan memperoleh pahala. Yang kedua, dihormati masyarakat. Bila kita beradab, masyarakat pun akan suka dekat kita, akan hormat kepada kita. Yang ketiga adalah maruah diri terjaga. Kita punya maruah akan terjaga dengan baik. Jadi orang tak akan kata dekat kita, orang tak akan bersangka buruk kat kita sebab kita menjaga maruah kita dengan baik. Yang keempat adalah selamat dalam perjalanan. Bila kita mengamalkan adab berjalan yang betul, kita berjalan mengikut undang-undang yang betul, sedikit sebanyak ia akan memberi keselamatan kepada kita dalam perjalanan kita. Seterusnya, ramai kawan dan kenalan. Jadi apabila kita ni berakhlak dengan baik, kita ni mengamalkan adab berjalan yang betul, jadi orang sukalah nak berkawan dengan kita. Bukan orang nak berkawan dengan orang yang sombong. Mestilah orang nak berkawan dengan orang yang baik. Seterusnya adalah terhindar daripada fitnah dan dosa. Jadi kita ini apabila kita berjalan dengan baik, orang tengok pun orang tidak terasa nak fitnah kepada kita, dan kita pula terhindar daripada dosa. Faedah yang terakhir apa dia? Faedah kita ini dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala daripada bahaya. Apabila kita sebelum kita berjalan, kita baca doa, jadi kita akan dilindungi oleh Allah oleh doa yang kita baca. Itulah antara dia. Tanya faedah berjalan ni banyak, tapi antara yang disenaraikan di dalam buku kita ni, inilah antaranya yang merupakan faedah kalau kita mengamalkan adab berjalan. Okey, tengok di sebelah bawah ada sikit kisah Khalifah Umar Al-Khattab dan pemuda berjalan tempang. Siapa Khalifah Umar? Khalifah Umar ni adalah sahabat Nabi. Dia juga adalah khalifah selepas Nabi dah wafat ataupun Nabi sudah meninggal dunia. Umar bin Al-Khattab ini adalah merupakan khalifah, di antara khalifah selepas Nabi. Selepas Nabi kita ada Abu Bakar As-Siddiq.
Selepas Nabi, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian selepas Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kita ada Khalifah Umar bin Al-Khattab. Inilah Sayyidina Umar. Dia adalah antara sahabat Nabi. Okey. Kita baca petikan ataupun kisah. Suatu hari Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu melihat seorang pemuda yang berjalan seperti orang yang sakit. Dia ni nampak seorang tu, orang muda lagi lah. Dia berjalan macam orang sakit ataupun dia berjalan tempang lah. Jalan macam terhencut-hencut. Lalu Umar pun tanya dekat pemuda tu, kepada pemuda itu, apakah engkau sedang sakit? Pemuda itu menjawab, tidak. Apabila Sayyidina Umar mendengar tidak tu, dia mendengar jawapan itu, Umar mengangkat cemeti dan memukul pemuda itu. Sayyidina Umar pun dah marah. Dia angkat cemeti tu tahu apa dah? Cemeti tu dia macam orang lah ni kita panggil macam rotan lah. Tapi cemeti ni dia lebih kepada, dia macam tali, lebih kepada tali yang digunakan untuk memukul ataupun memberi hukuman kepada orang. Dia macam rotan, tapi dia macam dia lembut macam tali. Tu kita panggil cemeti. Dia panjang. Bila kita tibai, lalu kita tibai tu dia macam rotan. Dia jadi berbalok. Memang sakit lah kalau kena cemeti ni. Ia lalu memerintahkan anak muda itu untuk berjalan dengan tegak. Apabila lepas dia tibai tu sekali, dia pun kata, hang jalan bagi elok sikit. Jalan bagi tegak. Saya marah sebab apa? Sebab itu bukanlah adab yang baik. Allah sudah pada Nabi telah ajar kita cara jalan ataupun adab berjalan yang betul. Jalan dengan baik, jalan dengan sopan, bukannya berpura-pura menjadi orang yang sakit. Tengok bawah tu sikit. Kisah di atas menunjukkan galakan berjalan dengan tertib, jalan dengan elok lah, dan tidak berpura-pura, tidak berpura-pura lemah kerana perbuatan tersebut tidak disukai Allah. Kita berpura-pura, yang ni kita buat tak larat. Benda itu Allah tak suka. Kita duk buat. Benda buat ni semua tak suka lah, sebab benda itu menipu. Okey. Seterusnya kita tengok muka surat 13. Muka surat 13, akibat tidak mengamalkan adab berjalan. Tadi kita belajar faedah. Yang ni akibat. Kalau kita tak mau buat adab berjalan ni, jadi apa kita? Mestilah kita akan, yang pertama, mendapat dosa. Kita tak mau buat benda yang baik, kita mendapat dosa lah. Kita buat benda yang jahat, mendapat dosa. Yang kedua adalah kita jadi apa? Terdedah kepada bahaya. Kita tak mengikut peraturan ataupun undang-undang cara jalan yang betul, ia akan memberi bahaya kepada kita. Yang ketiga adalah tidak berdisiplin. Kita jadi orang yang tidak berdisiplin. Yang keempat, kita ini dikeji dan dicaci oleh orang lain. Bila kita jalan cara yang tak elok, cara orang contoh berpura-pura jadi orang sakit, cara orang lelaki jalan macam perempuan, orang lelaki jalan dengan cara yang sombong, benda tu orang akan kata kat kita, dikeji, kita akan dicaci oleh orang. Dan seterusnya, tidak disukai oleh orang lain. Samalah, apabila orang tak suka kat kita, jadi orang akan keji kita lah, sebab kita jalan macam orang sombong, kita jalan macam orang sakit, kita menipu orang. Okey. Seterusnya adalah lahir syak wa sangka orang lain. Orang lain pun bila kita tengok kita berpura-pura berjalan, dia ni betul ke jalan gitu. Jadi orang jadi macam syak, dia ni
Macam mana Ustaz jalan elok, Ustaz jalan tak elok. Jadi orang jadi sangka buruk kat kita. Dia ni elok tapi bila berjalan jalan je orang sombong. Jadi orang akan sangka buruk kat kita. Benda tu tak bagus. Itulah akibatnya tidak mengamalkan adab berjalan. Hikmah mengamalkan adab berjalan. Kalau kita hikmah daripada kita mengamalkan adab berjalan. Kalau kita buat amal jalan tu, kita akan mengeratkan silaturrahim. Jadi hubungan di antara kita dengan orang lain akan baiklah. Sebab kita ni nampak beradab. Kita nampak beradab daripada orang yang tidak beradab. Merupakan amalan yang mulia. Nabi pun dia berjalan cara yang sopan, cara yang baik. Itu adalah amalan yang baik kalau kita beradab ni berjalan. Mewujudkan suasana yang harmoni. Apabila semua orang berjalan dengan baik, jadi suasana contohnya di kampung tu semua orang berjalan dengan cara yang baik, berjalan cara yang sopan. Jadi wujudlah satu suasana yang baik, ataupun orang kata apa, suasana yang harmoni. Seterusnya ialah mengajar kita supaya berdisiplin. Jadilah kita ni orang yang lebih berdisiplin dengan peraturan ataupun undang-undang. Kita tak lintas jalan ikut dan. Kita nak lintas jalan, kita tengok ke kiri kanan. Bila kita nak jalan, kita duduk jalan tepi jalan, kita tak pergi jalan tengah jalan. Bila kita ikut peraturan, kita akan lebih berdisiplin. Dilindungi Allah Subhanahu wa taala walaupun di mana jua kita berada. Apabila kita beradab dengan Allah ni, bila sebelum kita jalan kita baca doa. Jadi bila kita baca doa, kita minta ke Allah untuk kita ni selamat. Jadi kita ini akan dilindungi oleh Allah. Faedah berjalan kaki. Yang ni bukan faedah beradab. Ni kalau kita berjalan kaki saja, ni kan sebagai tambahan lah. Kalau kita berjalan kaki ni, dia ada faedah dia untuk kesihatan kita. Apa dia? Mengawal berat badan. Siapa dia yang badan besar-besar sikit tu, dia ni mungkin dia jarang bergerak. Jadi dia kena banyaklah berjalan. Bila kita banyak berjalan, kita punya kalori dalam badan kita itu akan terbakar dengan lebih banyak. Bila kita punya kalori terbakar dengan lebih banyak, jadi lemak pun terbakar sekali lah. Jadi berat badan kita akan jadi lebih seimbang. Dia tak gemuk sangat, dia tak kurus sangat. Jadi elok-elok lah. Macam tu lah. Dia menyihatkan tubuh badan. Badan kita akan jadi lebih sihat bila kita berjalan kaki. Jadi exercise lah. Mengekalkan kekuatan otot. Dia mengekalkan kekuatan otot. Jadi dia akan melatih kita punya otot kita. Otot badan, otot kaki semua. Kalau orang yang duk rajin pergi mana-mana tu, dia tak suka berjalan. Dia duk naik motor lah. Nak pergi buang sampah tepi sikit saja, tepi rumah pun start motor pergi. Jadi dia punya otot dia kurang kuat lah. Otot kaki dia, siapa dia yang rajin berjalan kaki, dia kuat sikit, dapat menghindari penyakit. Bila kita sihat, kita kuranglah dapat penyakit. Seterusnya, kita tengok bawah. Kita dapat mengawal tekanan dan perasaan. Jadi apabila badan kita sihat, kita punya minda kita pun akan jadi baik. Jadi kita tidak berlakunya tekanan kat kita ataupun tekanan perasaan. Jadi apabila badan yang sihat, jadi minda pun sihat juga. Kita punya mental kita pun sihat juga. Okey. Seterusnya ialah kita mampu meningkatkan keyakinan diri. Apabila kita sihat, keyakinan kita itu, diri kita tu jadi lebih meningkat. Seterusnya, sihat tubuh badan dan sentiasa ceria. Okey. Bila
bila kita punya badan kita sihat, kita pun akan jadi lebih ceria. Takkan badan sihat kita jadi apa? Jadi lemau, jadi tak ceria, jadi muram. Mestilah kita lebih ceria. Okey, baca sikit bawah tu kita ada hadis sikit menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, bila kita hadis ni adalah apa yang datang daripada Nabi, dari segi perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ataupun apa yang Nabi akui benda tu. Yang tu kita panggil hadis. Kalau Al-Quran ni yang datang daripada Allah, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Yang hadis ni adalah apa yang Nabi lakukan, ataupun apa yang Nabi ucapkan, ataupun apa yang Nabi akui. Dan dalam sebuah hadis, Anas bin Malik menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi contoh berjalan yang baik. Okey. Anas bin Malik ni dia pun sahabat Nabi juga. Dia kata Rasulullah telah memberi contoh. Dia kata Rasulullah ni pernah memberi contoh cara berjalan yang baik. Dia kata apa? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan tegak. Dia kata Nabi dulu ni dia berjalan dengan tegak. Dia tak berjalan bongkok, dia tak berjalan badan pikuk belakang, tak jalan terhencut-hencut kiri kanan. Dia jalan dengan tegak, dengan elok. Itulah maksud dia. Hadis riwayat Muslim. Okey. Penerangan sikit. Ketika berjalan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua kakinya tinggi kerana baginda berjalan dengan tegak. Dia berjalan, Nabi sambil tu Nabi dia angkat kaki dia tinggi. Dia berjalan dengan tegak. Keadaan seakan-akan berjalan dengan bertumpu pada pangkal telapak kakinya. Okey, pangkal telapak kaki itu ialah tang mana? Bila kita yang ni kita punya kaki contohlah kan. Kaki ni tapak tangan, tapi kaki kita contohlah. Kalau pangkal hujung sinilah. Ni hujung telapak kaki. Kalau pangkal tang ni lah, tang tumit ni. Nabi dia berjalan seolah Nabi tumpukan di bahagian belakang ataupun bahagian tumit ataupun pangkal telapak kaki. Rasulullah pun dia berjalan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan tegak. Dia tegak, dia tidak lemah dan tidak berjalan seperti orang sakit atau perempuan. Nabi ni dia berjalan tegak, kemah dan elok dan sopan. Dia tak berjalan macam orang lemah, bongkok atau huyung hayang, dan tidak berjalan seperti orang sakit. Dia tak jalan macam orang yang tempang, orang yang kaki terhencut-hencut. Nabi jalan elok dan tidak berjalan macam perempuan. Allah, lembutnya jalan, yang goyang kanan. Itulah, kalau kita berjalan macam orang perempuan ni, kita menyerupai orang perempuan. Itu bukanlah yang Nabi ajar kita. Okey, setakat itu sahaja pengajian kita. Kalau ada apa-apa yang tidak difahami, bolehlah berhubung dengan Ustaz. Jadi kita akan jumpa pada pengajian kita yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.